Jungle. Audio Jungle.
Panah gini. Panah. Aircon berhenti tiba-tiba, aircon berhenti. Jadi kita kembali lagi ke studio pada hari ini bersama dengan siaran BizHub. Yang mana kalau anda tengok ada yang komen kata no sound tadi Kan macam mana? Sound okey Sound boleh dengar tak kawan-kawan kita? Cuba komen mana-mana yang tak dengar sound tu bolehlah cuba komen. Kalau dengar sound kata ya dengar ada kawan-kawan kita yang komen ya dengar tu. Ni panah ni kita kibas-kibas sikit. Pada hari ini itu bersempena dengan siaran kita BizHub channel kita di Malindo MCC. Kita akan menceritakan beberapa pengalaman yang ada pada saya pada hari ini. Dan pengalaman-pengalaman ini adalah sangat penting buat kita semua. Ada. Nampaknya sudah ada sound kembali kita pada hari ini. Ya, kita teruskan dengan hari ini. Itu satu perkara yang anda pada hari ini, yang tidak lain tidak bukan untuk cara kita memasarkan produk kita. Ya, semalam saya telah ceritakan sedikit. Hari ini okey. Kita punya Faris, okey, beres. Dah dengar tu maknanya okey lah tu. Bagilah good sikit, bagi like sikit kan. Barulah semangat sikit saya nak bagi kongsi pengalaman ni Jadi beberapa hal yang ingin saya kongsikan pada malam ini, iaitu apabila anda ada produk, anda dah ada produk ni, dah ada semua, cara pemasaran saja tidak kena. Jadi saya pada malam ini ingin kongsikan cara pemasaran di dalam Facebook, yang mana yang telah saya sendiri kongsikan, iaitu yang saya telah berjaya di dalam Facebook. Satunya adalah anda ada produk, anda upload saja di dalam Facebook, sebagai satu timeline ataupun sebagai satu maklumat kepada semua. Dan selain daripada itu, di Facebook ini anda boleh upload supaya kawan-kawan anda, rakan-rakan kepada kawan anda, dan juga sahabat-sahabat kepada kawan anda boleh nampak produk yang anda upload itu, anda iklankan itu. Yang kedua, iklan berbayar. Iklan berbayar ini anda boleh boostkan iklan anda itu, dan juga anda boleh bayar iklan, pilih tempat. Anda boleh pilih di Selangor, boleh pilih bukan saja negeri, negara pun boleh kita pilih. Malaysia kita boleh pilih. Untuk orang-orang iklan kita nak bagi tengok siapa? Thailand boleh. Nak bagi tengok mana? Nak bagi tengok China. China tak boleh lah, sebab China dia tak berapa pakai Facebook ni. Ramai orang China ni dia pakai juga, ada dia connect guna VPN. Tetapi China ni dia ada perisian-perisian dia sendiri yang lebih hebat. Dan juga kita tengok Indonesia, negara-negara ASEAN saja kita cerita. Satu Malaysia, Indonesia, Vietnam, Laos, Cambodia. Ini negara-negara yang menjadikan duit kepada kita. Menjadikan duit. Jadi ramai yang putus asa kerana anda semua bukan sahaja tidak ingin mencuba. Anda cuba fikirkan, umur 60 pun boleh main Facebook lagi. 60 pun boleh main Facebook. Hebat. Jadi kita tengok cara pemasaran tadi saya dah bagi tahu. Satu, upload ke timeline anda. Ini untuk pemasaran di mana rakan-rakan anda, sahabat-sahabat kepada kawan anda sahaja yang nampak. Dan kalau anda ingin ramai orang nampak, anda berbayar. Setiap perniagaan itu anda kena ada bajet sendiri. Contohlah, anda nak jual kerepuk lah, saya katakan. Saya jual kerepuk tak? Orang kata kerepuk ni, apalah jual kerepuk runcit. Tak ada laku lah, untung tak banyak. Tak apa. Untung perniagaan rezeki ni datang daripada Tuhan Yang Maha Kuasa yang berikan pada kita. Berniaga lah apa sekali. Orang kerja di kaki lima buat kasut, kiwi kasut pun boleh bela anak, boleh bela cucu sampai ke cicit. Jangan kita pelekehkan perniagaan orang. Jangan kita pelekehkan perniagaan orang. Kerana perniagaan itu, rezeki datang daripada perniagaan lebih banyak daripada kita bersosial ini. Saya sering di dalam mana-mana ucapan saya, kawan-kawan saya, ceramah saya sering beritahu, kita tolonglah orang yang susah. Kita tolonglah orang yang masih cetek pengetahuan. Kerana mereka-mereka yang susah dan cetek pengetahuan ini akan mengenang budi kepada kita. Pantun yang saya sering ungkapkan kepada semua, di atas bukit tanamnya ubi, burung tempur buatnya sarang. Bukan budi sebarang budi. Budi Dato' Alex dikenang orang. Puji sendiri hari ni. Tapi tak apa, ini hanyalah kita santai bersama dengan saya. Kita tengok. Dan di dalam Facebook ini, satu timeline.
Yang kedua adalah berkenaan dengan kita iklan berbayar. Jadi kalau anda ingin jual kerupuk dengan modal RM1,000, anda tidak boleh iklan RM1,000. Tetapi anda perlu bahagi kepada 3, RM1,000 tu. Maknanya, kalau anda ada modal RM1,000, anda kena guna hanya RM300 saja beli stok. Dan RM300 lagi untuk iklan. Dan RM400 lagi untuk standby, menambahkan stok dan rolling fund. Transport, telefon, kita nak WhatsApp, internet bill apa semua. Ini semua kena kira. Kena kira semua ni. Kerana perniagaan itu setengah orang dia rasa dia telah tersilap langkah. Sebab dia ada RM1,000. RM1,000 tu dia guna semua beli stok. Lepas pada tu tak ada duit dah. Nak buat promosi pun tak ada duit. Nak buat untuk rolling pun tak ada duit. Pinjam. Jadi tabiat pinjam ini tak bagus. Tak bagus. Cara tu tak betul. Cara tu tak betul. Saya kongsikan sedikit cara yang saya pakai tetapi berjaya. Kita ada RM1,000, kita belikan stok itu RM300 saja. Tak apalah, stok tak banyak pun. Tak perlu tamak stok untuk simpan dalam bilik tidur. Stok tu tak perlu simpan dalam bilik tidur. Stok kalau keluar lagi cepat, lagi bagus, lagi cepat kita rolling duit itu, lagi dapat keuntungan yang banyak. This is the volume game. Volume game di dalam perniagaan ini, kita perlu cepat keluarkan stok. Jangan kita beli simpan stok. Jangan kita tengok stok banyak. Oh, sedap stok banyak. Jangan. Kalaulah di dalam stok kita itu kurang stok, itu baru seronok. Sebab apa? Stok kita masuk, kita dah tahu RM300. Tetapi di dalam stok tu masih kurang stok, kita boleh beli lagi. Tambahan lagi. Kita tambahkan lagi. Itulah yang saya kata bahawa nisbah pembahagian daripada RM1,000 itu, anda guna RM300 itu untuk beli stok. Dan jangan kedekut di dalam promosi. Sebab anda belilah banyak mana stok, buat kosmetik, buat orang kata buat cara-cara untuk buat kosmetik, buat OEM produk. Tetapi buat produk cantik, buat buku cantik, buat produk packaging cantik, kotak cantik, botol cantik, semua cantik. Orang pun cantik. Aduh, musim Covid. Saya ulanglah, semalam saya dah cerita. Ada kawan saya tu, dia berterima kasih dengan saya. Bukan dengan saya saja. Dia terima kasih dengan kerajaan. Sebab apa? Dia balik ke kampung dia, temu jodoh. Alah, terus kahwin. Jadi itulah yang dikatakan jodoh. Kalau jodoh tidak ke mana. Jadi yang penting iaitu nisbah pembahagian. Anda dah ada produk. Sekarang saya nak kongsikan nisbah pembahagian modal. Iaitu daripada RM1,000, jangan gunakan RM1,000 semua tu. Simpan RM1,000 itu, tetapi bahagikan kepada 3. Satu, part untuk beli barang-barang. Yang kedua, part untuk promosi. Kalau anda nak promosi itu biasanya anda beli stok RM300 tu, promosi tu kos RM300 juga. Sebab tu orang rasa takut nak promosi. Saya beli RM300, promosi RM300 belum untung. Tetapi di dalam perniagaan ini is the gambling game. Satu perniagaan yang mana kita mempertaruhkan produk ini supaya lebih ramai orang mengenali kita. Sekurang-kurangnya kalau orang tak kenal pun, orang akan tahu dan ingat. Untuk meyakinkan pelanggan kita ini, to make a trust. To make trust ni bukan senang. Yakinkan pelanggan kita untuk membelikan produk kita ini it's not easy. Satu, sekarang banyak scammer, banyak ini, orang pun takut. Nak telefon, terima panggilan pun takut. WhatsApp pun takut. Ramai yang kena ban dalam WhatsApp. Orang ingat spam, scammer dan macam-macam. Jadi sekarang ni aliran dan juga cara perubahan kita ini harus berubah kepada memberikan keyakinan kepada pelanggan. Itu yang penting. Yang keduanya, kita harus juga berubah untuk kita transformkan produk-produk yang kita ada ini, secara online. Kita buat secara online. Jangan takut. Sabar. Jangan takut. Nak buat online tak ada modal, nak buat online modal tak cukup. Ini semua alasan. Saya akan ceritakan cara macam mana kita buat online tanpa menggunakan modal untuk memberi stok. Lepas pada siaran ini, mungkin pada malam esok dan lusa, anda tengoklah. Malam-malam kita akan sembang santai bersama-sama, ya. Kalau saya ada masa, orang kata insya-Allah lah, kita akan sembang santai bersama-sama, berkongsikan ilmu dengan kita semua. Ini dia.
Jadi kita kena tengok yang mana kita ada beberapa komen yang saya nak bacakan. Wah, ini mampu memberikan semangat Datuk Latif. Oh, Ustaz Datuk. Ustaz. Al-Fadhil Ustaz kita yang begitu kuat kepada orang ramai serta jalan-jalan cara betul perniagaan, meminjam tanpa meminjam dan juga boleh menjerat diri kepada kesusahan. Inilah yang dikongsikan pada malam ini sebenarnya Ustaz Datuk. Lama tak jumpa, selamat raya lah, walaupun raya 6 dah lepas. Tahun ni kita pun tak boleh bergerak ke mana-mana untuk beraya sebab PKP bersarat, PKP lagi macam-macam, nak berentas negeri pun tak boleh. Tapi tak apa, saya dengan ikhlas hati dengan rakan-rakan saya Facebook, sekiranya saya ada buat salah kepada rakan-rakan Facebook saya minta maaf. Susun 10 jari minta maaf banyak-banyak kepada rakan-rakan Facebook saya. Ya, dan juga kepada sahabat-sahabat kepada rakan Facebook saya yang mengenali saya. Kalau ada salah silap, mohon maaf zahir dan batin. Sempena Hari Raya Aidilfitri ini, kita perbanyakkan lagi rezeki kita, kesabaran kita, ketekunan kita, dan saya mendoakan anda semua supaya lebih lanjutkan usia anda semua ini, supaya anda sentiasa boleh berlive bersama dengan saya di dalam siaran yang saya buat malam-malam, dan juga petang ke pagi. Kadang-kadang saya buat pagi, kadang-kadang petang. Tapi anda yang penting, anda kena subscribe dan juga anda kena klik. Kalau live tu, dia terus alert kepada anda. Itu penting. Jadi anda boleh tahu bila masa saya live dan sebagainya, ya. Saya ucap terima kasihlah kepada semua. Kerana semua yang menonton ini adalah sahabat-sahabat saya dan juga sahabat-sahabat baru saya. Okey? So kita balik kepada perkongsian bisnes tadi. Sebelum itu kita mungkin ada siaran untuk kita berhenti seketika, kita rehat seketika. Untuk anda semua juga ingin menarik nafas dan kita rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali lagi kita di dalam siaran BizHub Malindo MBCC pada malam ini yang begitu ceria-ceria selalu kepada anda. Dan kepada semua yang baru saja datang, saya sampaikan satu rangkap pantun burung tempua, burung cendrawasih. Mari hinggap di atas batang. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kerana anda izinkan saya datang. Datang di mana itu? Datang di Facebook, di halaman anda. Itu dia pantun kita. Saya ni memang suka berpantun. Dan saya ingin kongsikan, continue kepada anda yang ada produk. Anda boleh gunakan peluang ini, gunakan tips yang saya beri tadi. Saya nisbahkan 1,000, anda ada modal itu. Jangan gunakan 1,000 untuk beli semua stok. Jangan anda gunakan 1,000 untuk anda belanjakan semua barang. Bawa barang itu, bawa masuk dalam bilik, selimutkan barang. Nak buat apa? Tak ada guna. Anda kalau ada barang di rumah itu bermakna fail business. Yang penting barang yang sampai mestilah keluar. Sampai mesti keluar. Dan saya di sempena saya kongsikan ilmu ini, saya juga nak kongsikan beberapa ilmu yang mana agak susah sikit lah dalam perniagaan itu. Contoh bahan makanan. Contoh macam frozen. Frozen ni susah sikit kita nak berniaga sebab kita kena ada peti ais. Dan it's the volume game. It's the volume business. Tetapi kita kena ada peti ais, kena kira electricity, kena kira kita nak bekukan dan beli peti ais modal-modal itu. Anda buat bisnes senang-senang je. Bisnes senang-senang. Jangan fikirkan bisnes
Orang lain jual kereta, laku. Tapi musim ini ramai yang tak laku. Orang lain jual baju, laku. Musim ini ramai yang tak laku. Orang lain yang buat facial, musim ni kedai salon pun belum dapat buka. Jadi ramai kawan-kawan saya yang di dalam estetik, di dalam kedai salon, kedai untuk buat make up, cuci muka, tak boleh buka. Kesian pada dia orang. Tetapi jangan lupa, anda walaupun ada kedai salon, ada kedai kosmetik, cuba anda fikir, anda gunalah cara lain. Contohlah anda pandai gunting rambut, gunalah cara anda ajar orang macam mana nak gunting rambut. Ajar dia macam mana nak tarik sebelah kiri, macam mana nak tarik sebelah kanan. Anda ajar dia. Jadi ajar itu adalah satu ilmu. Ajar itu adalah satu niche, idea, dan anda gunakan cara idea itu, anda kongsikan kepada ilmu, jadikan ilmu itu sebagai satu produk dan kenakan satu harga kepada anak-anak didik anda, iaitu anak murid lah, student anda. Itu jadikan duit juga. Jadi duit ni tidak kira lah orang kata kontraktor besar. Kontraktor besar pun kena tanggung pekerja lagi, kena tanggung makan minum dan expenses overhead tinggi. Sama, kalau kira sama. Saya tengok orang-orang di kampung tak ada sakit kepala, tenang, senang, tak berhutang dengan orang, bank nak bagi hutang pun dia tak nak. Rezeki masing-masing. Anda harus memilih hala tuju anda. Anda harus memilih hala tuju anda. Dan juga anda harus memilih sendiri cara anda itu, presentasi anda, perniagaan anda, transformasi perniagaan anda. Anda ada stok di rumah, transform kepada online, transform secara live. Tak boleh bercakap, tak apa, carilah anak ke didik. Allah, muka tak handsome. Saya pun bukan handsome sangat, cuma gunting rambut je sekejap ni. Nampaklah handsome sikit. Itu pun gunting sendiri sebab kedai gunting tak buka. Jadi inilah beberapa hal yang saya ingin kongsikan. Tadi saya dah kata kalau ada 1000, kita guna 300 beli stok, 300 untuk promosi, dan another 400 kita buat standby. Jangan kita beli stok semua, simpan stok banyak tak ada guna. Kita nak jualkan barang ni, nak jual ke nak simpan sekarang, nak jual ke nak simpan. Kalau nak simpan, belilah banyak-banyak simpan, selimutkan sekali, tidur sekali dengan barang-barang tu. Tapi kalau nak jual, beli barang, pastikan ada market. Jangan anda jual barang yang belum anda kaji market. Kaji dulu market yang ada, kaji dulu pasaran yang kehendak pasaran tu macam mana. Contohnya orang sekarang, PKP, nak beli apa? Beli musim raya. Musim raya orang nak buat apa? Nak buat kek. Kita jual lah bahan-bahan tepung, kita jual bahan-bahan kek, bahan-bahan buat biskut. Itu season business. It's the season business. Contoh. Dan saya ingin mengingatkan, sekiranya anda modal tidak cukup banyak, jangan kita cuba untuk kita berinvestasi ataupun invest di dalam perniagaan-perniagaan yang perlu modal yang besar. Dan perniagaan itu perlu mempunyai cawangan dan juga volume yang besar untuk kita jual. Contohlah pakaian. Pakaian ni banyak saiz. Ada yang XL, ada yang L. Pakaian lelaki pakai banyak, susah. Kalau kita pakai baju kurung, ada yang besar bahagian atas, ada punggung pula rasa tak boleh masuk, macam-macam. Jadi pakaian yang ada saiz ni susah sikit. Contoh bukan saja pakaian, tetapi macam contoh luar, contoh kasut. Ini semua yang kita perlu ada kajian sebelum kita investkan modal kita di dalam itu. Ini pesanan saya, pesanan saya. Anda boleh buat yang lebih senang. Contoh anda pergi ke pasar, anda jumpa orang supplier jual sayur. Sayur ni ada lifetime. Kalau anda simpan 2 hari, dia dah kecut. Jadi carilah perniagaan-perniagaan yang lebih senang. Semasa orang menonton TV nak makan kerepek, boleh makan kerepek. Nak goreng kerepek dulu, jual kerepek. Jual kerepek bagi orang. Itu salah satu perniagaan yang kita boleh contohi. Contoh saya kata jual kerupuk tadi. Jual kerupuk, kita jual kerupuk kepada kawan-kawan kita di dalam negeri-negeri Perak, Kedah, Penang. Hari ni saja kita jual kerupuk saja, bukan saja 500, lebih pada RM2,000 orang order kerupuk. Betapa ramainya orang duduk rumah tak boleh nak buat apa? Makan kerupuk lah. Goreng, makan kerupuk. Goreng, makan kerupuk. It's one of the business.
is a one of the business yang kita boleh kongsi bersama. Inilah yang saya katakan, produk apa sekalipun anda boleh pilih yang anda tahu, yang anda ada product knowledge. Kalau tidak ada product knowledge, tidak tahu, anda jual apa pun. Jadi kita jangan menipu orang. Kalau di dalam perniagaan ini, jangan cuba kita ada niat untuk menipu di dalam perniagaan. Itu tidak baik. Kerana orang akan tahu. Dan sentiasalah kita membantu orang, memberi. Macam saya memberikan ilmu ni. Memberikan ilmu, berkongsikan ilmu, memberikan segala knowledge yang kita pengalaman. Jangan takut kompetitor. Jangan takut. Contohlah saya bagi contoh. Kalau anda ingin buka kedai lah. Buka kedai ya. Di lepas musim PKP. Anda tengok kedai apa? Kedai yang jual makanan. Kedai nama Sari Manjung nama dia. Sari Manjung. Anda tengok kawasan ni, anda takut nak buka. Jangan. Kompetitor itulah merupakan perniagaan yang anda perlu bersaing. Kalau boleh anda buka tepi di Sari Manjung. Dia jual sup tulang, anda jual sup gearbox. Jadi ada pilihan bagi pelanggan. Ada pilihan bagi pelanggan. Jangan takut. Jangan takut. Ada orang kata, dia dah buka di daerah ni. Takutlah saya. Semua pelanggan dia dah kaut. Jangan takut. Dan ada juga orang yang buka, dia kata, tiba-tiba kedai saya tak laku lah. Tak laku tu jangan salahkan Tok Bomo. Ramai yang salahkan Tok Bomo. Dia kata ada orang bubuh ubat lah. Tak ada. Jangan salahkan. Jangan salahkan. Salahkan strategi anda. Makanan anda. Menu anda. Itu. Salahkan strategi anda. Kerana rezeki ni adalah rezeki masing-masing. Kalau anda buat nasi lemak pun, anda buka kedai sebelah dia, buat nasi lemak, sebelah dia pun nasi lemak, anda pun nasi lemak, itu rezeki masing-masing. Dia pun tak boleh nak marahkan anda. Kata, you tak boleh buka nasi lemak kat kedai sebelah saya lah. Sebab apa? Saya dah buka nasi lemak. No. Rezeki masing-masing. Cuma anda saja yang ada imajinasi yang takut. Jadi jangan ada imajinasi yang takut. Perkongsian saya ini adalah pengalaman saya. Saya tengok tempat yang mana ada laku, contoh laku 7-Eleven. Di sebelah dia, kita akan buka Malindo Mart. Contohlah. KK Mart sebelah dia, dan juga di kawasan-kawasan berdekatan dia, kita buka Malindo Mart. Contoh. Ini sebagai contoh. Jadi, itulah cara. Kerana dengan itu, kita perlu dan juga kita tahu bahawa kos untuk mempromosi itu sudah turun. Kerana dia sudah ada existing customer. Yang kita penting, perniagaan ni, we need a customer. That is most important thing. We need a customer. Customer yang baca, customer yang tengok, customer yang cakap, customer yang sembang, customer yang tolong promosikan produk anda. Is this very good? Ini yang penting. Ini yang terbaik. Itulah. Saya kata, one, di dalam Facebook. Yang kedua, promosi dia tu. Yang ketiga, cara untuk anda membina customer supaya customer itu mempercayai anda dan juga produk anda ini. Dan dengan itu baru ada transaksi. Baru ada transaksi jualan. Jadi ini adalah beberapa perkongsian yang saya ingin kongsikan bersama dengan anda sempena dengan COVID-19 ini. Dan saya harap COVID-19 ini menjadi satu cabaran kepada anda yang anda perlu tempuhi. Jangan patah semangat. Jangan kata, alah saya dah habis modal, saya dah ada perniagaan, saya hanya offline, tak boleh buat online. No. Tak ada alasan. Ustaz saya, bukan ustaz saya, kakak saya pernah selalu didik saya tahu. Dia kata, kita sentiasa membantu orang, sentiasa memberi. Ustaz-ustaz saya yang sedang menonton ni, dia kata apa? Sebut di dalam Quran, la in sakratun la azidannakum wala in kafartun inna azabi lasadid. Ini dia. Lepas tu kita tolong orang, kita kongsikan ilmu, kita jangan harapkan balasan. Kerana hukum alam itu akan membalaskan budi baik kita itu. Jangan kita menyanyiakan orang. Jangan kita aniayai orang lain. Kerana doa orang yang dianiayai itu amat makbul. Kerana doa orang yang dianiayai itu amat makbul. Jangan kita aniayai orang. Di dalam perniagaan sekalipun, di dalam mana-mana sosial sekalipun, jangan kita aniayai orang. Jadi yang penting, win-win situation. Is the win-win situation, win-win business. Vasilia, how are you in Penang? Penang kawan kita. Ada juga kawan-kawan kita yang di dalam ini. Zuhairi, tengah usaha. Usaha apa tu? Nak buat apa? Usaha. Banyak usaha ni. Faris tak tahu dia dengar ke tak ni masa ni.
Jeff sudah ada sound, no problem. So inilah yang ada private message kepada saya, nanti saya akan baca. Yang ada WhatsApp kepada saya, nanti sekejap saya akan baca. Dan saya rasa kita sudah sampai ke akhir rancangan kita. Dan sebelum kita berakhir, saya ulang sekali lagi, iaitu praktikal kita pada malam ini, ilmu yang disampaikan iaitu promosi melalui Facebook. Satu, boleh promosi di timeline. Yang kedua, boleh promosi secara berbayar, pilih tempat anda nak promosi. Yang ketiga, marketplace. Jadi di dalam, bukan Facebook saja, Instagram, WhatsApp, banyak tempat. Banyaklah tempat kalau nak promosi. Duit banyak dengan sikit je. That mean anda kena budget. Produk anda 300, promosi 300. Nisbah dia. Itu formula yang saya pakai lah. Formula yang saya pakai. Yang kedua, kita telah sama-sama tahu dan juga hayati bersama, iaitu kata-kata hikmah yang saya berikan. Jangan aniayai orang. Bina pelanggan kita dan bina dan buatlah kepercayaan pelanggan kita terhadap kita dan terhadap produk kita. Baru ada repeat sales. Contoh jual kerupuk. Kerupuk kalau jual tak tambah ikan sikit, manalah sedap. Tambah ikan. Biar rasa kerupuk kita itu berlainan dengan orang lain. Jadi rasa kerupuk kita itu, orang makan krap. Number one itu rahsia yang saya nak kongsikan sebab biar kita itu berlainan sedikit. Kita build our own brand. Jangan kita tengok orang macam ni, kita ikut dia. Kita buat cara kita buat perniagaan cara kita. Tetapi jangan kita takut. Orang dah buat jual kerupuk, dia dah jual kerupuk, kita pun takut. Jangan. Dia jual kerupuk, lagilah kita nak jual kerupuk sebelah dia. That means don't scared of the competitor. Competitor is your challenge. Tapi jangan takut. Kita gunakan peluang ini untuk kita buying free traffic daripada competitor. Kita tengok. Crystal, how are you? How your business? PKP ni teruk ni. Kita punya Pesuruhjaya Sumpah. Kita punya Pesuruhjaya Sumpah. Boleh cop lah online macam mana? Kalau online mau cop macam mana? Boleh pakai cop. Boleh cop lah. Hantar online email, cop email balik. Boleh lah. Kena ada transformasi. Mungkin boleh cadangkanlah kepada lembaga untuk anda Pesuruhjaya Sumpah ni, mungkin boleh cop dan hantar email balik. Macam tu boleh ke? That is the perkongsian kita pada malam inilah bersama-sama dengan anda. Dan saya harap pada malam ini sekurang-kurangnya saya boleh mendoakan supaya anda lebih bahagia, lebih mendapat cari peluang-peluang untuk anda berniaga secara online ataupun secara offline melalui telefon, follow up dan sebagainya. Follow up is the most important. Jadi gunalah peluang ini untuk follow up, buat amal jariah dengan kawan-kawan kita. Ada yang berduit sedikit sedekah kepada kebajikan semasa COVID-19 ini. Gunalah peluang-peluang ini. Peluang-peluang inilah yang mana Tuhan Yang Maha Kuasa sedang menguji kita. Bantulah mereka yang memerlukan bantuan. Bantulah mereka, walaupun kita tak boleh bantu dari segi kewangan, kita bantu dari segi doa. Itu satu bantuan. Kita tak boleh bantu dari segi doa, kita bantu dari segi tenaga kita. Tenaga kita, idea kita, pengalaman kita, guide kita, tips kita. Itulah yang berharga. Kerana teori itu kita boleh beli. Pergi universiti, pergi college, pergi sekolah, boleh beli. Bayar tuition fee, beli. Tetapi pengalaman itu tidak boleh dibeli. Pengalaman tidak boleh dibeli. Sama juga. Yalah, tak kira lah anda beragama apa, agama ini. Perpaduan itu penting. Perpaduan, saling mengenali satu sama lain, tidak mengira warna kulit. Dan juga tidak mengira agama. Lakum dinukum waliyadin. Itu dia. Ustaz saya sering ajar dia kongsi. Dan saya kongsi di dalam ilmu ni. Perkongsian itu akan mendapat pahala yang baik. Jadi, saya akhiri siaran kita pada hari ini. Saya ingin hadiahkan sedikit kepada anda, sedikit album yang saya ada pada malam ini. Saya doakan dan saya berharap kepada anda semua, cubalah resepi, menu dan didikan ilmu yang saya berikan secara ikhlas kepada anda semua di dalam Facebook sebagai rakan-rakan Facebook saya dan rakan-rakan yang baru saja mengenali saya. Dan saya mendoakan supaya anda berjaya
di dalam perniagaan baru ini sempena dan juga semasa coronavirus, musim coronavirus ini, jangan kita putus asa. Ingat, jangan kita putus asa. Teruskan perjuangan kita. Teruskan perjuangan kita. Ubah sedikit cara-cara perjuangan kita itu. Dan ubah sedikit cara-cara perniagaan kita itu. Dan kita akan dapat rezeki sekiranya niat kita, ilmu yang kita ada, perkongsian yang kita ada ini ikhlas kepada pelanggan-pelanggan yang baru. Dan saya mendoakan kepada anda yang sedang menonton ini, ucapan saya agar anda sentiasa sejahtera, agar anda sentiasa berjaya di dalam satu perniagaan yang baru. Di dalam bahasa Indonesia dia akan kata macam ni. Ini kata-kata akhir saya. Saya mendoakan bapa ibu sekalian supaya anda lebih berjaya, lebih modern, lebih maju dan berkelanjutan. Terimalah hadiah daripada album yang mana cover lagu yang saya nyanyikan kepada anda semua. Memang aku ini anak orang miskin, tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Engkau memang cantik, memang tidak padan dan tidak sepadan. Aku anak kampung, tiada pelajaran, kuli-kuli sahaja, memang tidak padan, cantik bakal itu. Banyak yang tergoda lagi orang kaya. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, ada pun bapa punya. Apalagi belanja mau bayar berian, kawin sama kamu. Bukannya ku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Engkau masih muda, cantik lagi menawan, janganlah kau cari lelaki macam saya. Engkau memang cantik, nanti kau menyesal tiada guna. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, ada pun bapa punya. Apalagi belanja mau bayar berian, kawin sama kamu. Bukannya ku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Memang aku ini anak orang miskin, tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Engkau memang cantik, memang tidak padan dan tidak sepadan. Aku anak kampung, tiada pelajaran, kuli-kuli sahaja, memang tidak padan, cantik bakal itu. Banyak yang tergoda lagi orang kaya. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, ada pun bapa punya. Apalagi belanja mau bayar berian, kawin sama kamu. Bukannya ku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Engkau masih muda, cantik lagi menawan,
janganlah kau cari lelaki macam saya. Engkau memang cantik, nanti kau menyesal tiada guna. Nanti kau menyesal tiada guna. Nanti kau menyesal tiada guna.